ada kekeliruan dan tak ada kepesongan insya-Allah sehinggalah selama-lamanya abadan insya-Allah. Dan pagi yang mulia ni kita alhamdulillah bertemankan kedua orang panelis kita yang masyhur fi inha'il alam. Ana semua orang kenal kedua-dua panel kita ni, iaitu masya-Allah guru kepada kami. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, terus sihat dan sejahtera insya-Allah. Kedua-duanya manis hari ni. Seperti gula Melaka, tapi saya rasa mereka masih berpuasa walaupun manis walaupun manis macam gula Melaka, tapi mereka insya-Allah berpuasa. Baik, yang pertama sekali adalah masya-Allah Ustaz Hanafiah Abdul Malik ataupun dikenali sebagai Ustaz Hanafi, yang merupakan panelis pelbagai jenis program-program yang ada di pelbagai siaran televisyen kita, masya-Allah tabarakallah. Juga dikenali antara ataupun sebagai Sifu Hanafi. Jangan lupa untuk dapatkan jus air Belanda Ustaz Hanafi dan sebagainya. Dan yang keduanya, masya-Allah tabarakallah, kita nak terangkan juga kepada anda semua, iaitu Ustazah Asma Harun, yang mana masya-Allah tabarakallah adalah di antara orang yang aktif sangat dalam dakwah. Dulu waktu setahun ataupun 2 tahun kali pertama saya keluar daripada da'i pendakwah milenial, saya sempat program dengan Ustazah Asma forum waktu itu. Kan? Saya tak ingatlah kat mana Ustazah. Ustazah ingat tak? Dekat atas muka bumi Allah. Betul lah tu. Betul lah tu. Tapi saya tak ingat sama ada di Kolej Matrikulasi ataupun IKBL lah. Saya ingat lagi waktu tu, masya-Allah tabarakallah. Lepas tu Ustazah macam ni terbang, masya-Allah tabarakallah, alhamdulillah. Sehinggalah saya tengoklah perkembangan Ustazah, dan alhamdulillah kedua-dua ini adalah sangat diberkati oleh Allah. Dan tak lupa juga kepada Ustaz Tengku Fazli bin Tengku Yahya, yang orang kuat ni. Kalau Ustaz Tengku tak ada, susah kita nak bawa Ustazah Asma ni. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Saya ingat Ustaz hari ni berbaju hitam, berkopiah hitam, masya-Allah tabarakallah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ustaz orang Terengganu ke? Saya orang Besut. Orang Besut. Masya-Allah tabarakallah. Saya jiran dengan Besut. Besut tak nak Terengganu. Masya-Allah. Saya jiran dengan Besut Ustaz. Saya daripada Ampang. Baik, insya-Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Baik, jadi saya tak nak melengahkan masa lagi. Alhamdulillah kita nak meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Jadi kita nak serahkan kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafi, okey? Yes. Okey, insya-Allah. Ustaz Asma pun dah ready insya-Allah. Okey. Ustaz Hanafi, saya nak tanya satu, hari ni ataupun kita maklum pada setiap 17 Ramadan maka akan ada ramai insan yang rasa sangat gembira dan bersyukur di atas hari nuzul Quran ni. Boleh tak untuk Ustaz sharekan kepada kita semua yang menanti-nanti ni soalan daripada Ustaz, jawapan daripada Ustaz berkenaan dengan sejarah nuzul Al-Quran. Fatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih pada tuan moderator Da'i Fuad Mokhtar, anak muda yang semakin bahagia dan berjaya. Dan kemudiannya yang saya hormati Ustaz Tengku, suami kepada Ustazah Asma yang viral tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih pada Global Ihsan temukan kami di alam maya. Pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita hayati untuk jadikan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. So, Al-Quran sejarahnya diturunkan daripada Lauh Mahfuz turun ke langit bumi pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar juga di malam bulan Ramadan. So, Al-Quran diturunkan sekaligus daripada awal ayat hingga akhir ayat, turun sekaligus ke atas langit bumi. Dan kemudiannya satu persatu dibawa turun oleh Jibril sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW dan kepada peringatan untuk kita semua. Itulah sejarah asal usul nuzul Al-Quran. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah panduan. So, siapa yang ikut Al-Quran, hidup dia aman. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Al-Quran ada semua jawapan kepada semua persoalan. Al-Quran adalah teman dan juga hujah kita di alam barzah nanti. Al-Quran adalah perawat kepada mereka yang mengalami penyakit fizikal dan juga rohani. Al-Quran juga adalah dipanggil kitab sejarah, kitab ilmu. Kalau ada banyak-banyak kitab dalam dunia, raja segala kitab adalah Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak, Al-Quran, Zabur, Taurat dan juga Injil juga diturunkan pada bulan Ramadan. Pengajaran dia, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, malam terbaik dalam bulan yang terbaik untuk umat yang terbaik. Dan nak menjadi umat yang terbaik, kena belajar Al-Quran, kena amalkan Al-Quran, mengaji dan mengkaji. Maka ketika itu, insya-Allah kita selamat daripada diuji dengan dunia yang penuh tipu muslihat. Saya rasa Ustazah Asma dan juga Da'i Fuad, kita ni kadang-kadang seronok baca Quran, tetapi kita lupa mengkaji. Betul. Mengaji seronok tapi mengkaji kurang. Maka dalam mengkaji belum habis lagi ilmu Al-Quran. Contoh, lebih daripada 1,000 orang ulama, beratus ribu para ustaz menterjemahkan Al-Fatihah, tapi tidak ada yang antara mereka tu tak jumpa yang persamaan. Mesti ada keistimewaan antara satu sama lain mengikut terjemahan dia. Sebab Al-Quran ini mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, kepada Rasulullah SAW, dan dipinjamkan kepada kita. Kalau Nabi Musa AS, dia ada mukjizat. Mukjizatnya tongkat. Tongkat Nabi Musa boleh bertukar menjadi ular. Tongkat Nabi Musa boleh membelah lautan. Betul. Tetapi mukjizat itu tidak boleh dipinjamkan kepada umatnya. Hanya boleh dipinjamkan Al-Quran saja yang boleh mukjizat yang boleh kongsi bersama oleh Rasulullah kepada kita semua. So, rugilah bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, dan tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Itu antara serba ringkas nuzul Al-Quran. Dan saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak dengar lebih ilmu dan pengisian daripada Ustazah Asma. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan peluang ini. Terima kasih Da'i Fuad, terima kasih semua. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah, tawarakallah. Terima kasih Ustaz Hanafi. Kita, betul lah Ustaz Hanafi sebut kan, kita tak boleh nak pinjam tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk kita buat apa-apa miracle. Kali itu tak khusus
mukjizat yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Cuma kalau Al-Quran ni, wa imma orang kafir, dia boleh baca, dia boleh murajaah, walaupun dia liberal, walaupun dia plural, dia boleh murajaah dan dia sendiri boleh tengok, and a lot of atheists yang dapat masuk Islam sebab dia mengkaji Al-Quran. Dan kita nak tengok pula kepada panel kita yang kedua, Ustazah Asma Harun, yang Ustazah, sebab kan sekarang ni kan Ustazah, ada kekeliruan tau. Ada yang kata Lailatul Qadar turun ataupun berlaku pada malam yang sama dalam nuzul Al-Quran. Jadi sebenarnya betul ke perkara macam tu yang mengatakan bahawa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar ni pada hari yang sama? Silakan Ustazah, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak penganjur majlis ilmu kita pada hari ini, iaitu Global Ihsan Relief. Dan Global Ihsan Relief ada berkongsi kepada kita, kepada siapa yang ingin memanfaatkan rezeki, pinjaman harta yang Allah berikan kepada kita sementara masih hidup. Setelah mati, ia bukan milik kita lagi. Maka ada dikongsikan nombor akaun dan juga nombor telefon untuk dihubungi. Dan bila ada di hadapan kita kan tawaran-tawaran untuk mendapat kita panggil mata wang akhirat. Mata wang akhirat iaitu pahala. Itu saja mata wang yang laku di akhirat kelak. Bila ada je lalu mata wang akhirat, peluang untuk kita mengumpul sebanyak mungkin mata wang akhirat, maka janganlah kita lepaskan. Walaupun kita kata, saya dah menyumbang kepada NGO ni, saya dah menyumbang dekat masjid ni, saya dah menyumbang dekat surau ni. Tuan-puan sekalian, biarlah di akhirat kelak banyak institusi yang menjadi saksi di atas sumbangan kita. Sebab apa? Kita perlu melebarkan. Sini pun bagi, sini pun bagi, sini pun bagi, subhanallah. Jadi saya bila tengok yang menjadi penasihat bagi NGO Global Ihsan Relief Malaysia adalah Ustaz Hanafi, subhanallah, saya rasa tenang. Secara jujurnya saya rasa tenang. Maksud tenang di sini, tenang berasal daripada perkataan amanah, aman, tenang. Begitu juga perkataan amanah, daripada amanah, tenang ini terbitnya perkataan amanah. Subhanallah, Ustaz Hanafi adalah seorang yang amanah. Saya bukan saja tengok sendiri, tetapi itu daripada persaksian ramai orang. Jadi subhanallah, NGO yang tumbuh bagai cendawan pada hari ini, ia bukanlah satu tiket untuk menyatakan bahawasanya semuanya telus. Dan bukan saya nak memburukkan, tidak. Cuma nak mengajar kita ini supaya berhati-hati dalam kita memberi. Dalam pagi tadi pun saya ada terima daripada seorang aktivis NGO yang mesej saya bagaimana dia merasa keraguan terhadap NGO yang disertai, dengan ada banyak sangat ketirisan, duit orang ramai tak sampai kepada yang sepatutnya, digunakan secara yang salah. Subhanallah, itu yang paling kita bimbang. Sama juga bila kami menguruskan NGO, sebab itu kewangan NGO kami berdua memang langsung tak uruskan. Ada pihak khas yang mana betul-betul telus, ada catatan, maksudnya seolahnya kalau nak diaudit pun anytime. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Al-Fadhil Ustaz Hanafi adalah penasihat Global Ihsan Relief Malaysia. Saya tenang, saya kata, sebab bila kewangan kita, infak kita kepada orang amanah, kita akan tenang. Itulah maksud berkaitan amanah tenang. Amanah, orang yang menjaga amanah, tanggungjawab, dia akan beri ketenangan kepada orang yang beri amanah. Kita kan infak, kita telah memberi amanah kepada pihak-pihak untuk menjalankan sedekah kita supaya dapatlah pahala jariah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan Allah sekalian,
Saya sebenarnya dah lama nak pergi ziarah Ustaz Hanafi, dah ikuti lama gerak kerja kebajikan dakwah Ustaz Hanafi. Bila Ustaz sebut tadi turun gombak tak bagi tahu, jadi rasa macam lepas ni wajib bila kita turun gombak mesti kita pergi ziarah Ustaz Hanafi. Subhanallah, ini ayahanda kami, ini juga guru kami. Subhanallah, kadang-kadang Ustaz Hanafi tak tahu, saya tengok senyap-senyap kadang-kadang komen kan Ustaz Hanafi ayahanda kita pagi-pagi tu perkongsian yang simple-simple, tetapi orang yang telah menempuh pelbagai ujian dan cabaran, sakit, kanser, survivor ini bukan semua orang Allah pilih untuk tempuh. Jadi hatinya telah dilentur, dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terkeluarlah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Da'i Fuad yang kami hormati, yang kami muliakan. Subhanallah, orang yang alim, orang yang soleh. Subhanallah, antara da'i yang saya kira masih lagi menjadi rujuk, maksud saya masih bukan da'i lain tak jadi, da'i lain pun jadi juga, tetapi nak mengekalkan nilai ilmiah itu adalah sesuatu yang mahal pada dunia dakwah hari ini. Jadi kadang-kadang tu komersial itu lebih luas. Jadi nak mengekalkan nilai ilmiah, nak mengekalkan bagaimana tarikan kita bukanlah komersial tapi tarikan kita adalah ilmu. Subhanallah, mudah-mudahan Da'i Fuad dibantu, Da'i Fuad sehingga kuat untuk terus menyampaikan ilmu yang mendalam kepada masyarakat. Subhanallah, orang muda yang bersemangat. Seterusnya yang saya hormati juga ahli Jawatankuasa Global SRI Malaysia dan semua hadirin dan hadirat yang hadir. Masya Allah, subhanallah, memang saya macam ni, macam ceramah depan ibu kan, tetapi yang lihat kita memang lebih kurang dalam 2,000 lebih, campur Instagram, campurlah ada dalam 3,000 sebab melalui page Ustazah Asmat dan sebagainya. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ustaz Hanafi memang macam tu, penutup dia kata nak dengar ceramah saya kan. Masya Allah, tak aci tu Ustaz. Saya pula memang nak dengar daripada Ustaz. Jadi sama-samalah ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang diberikan oleh Da'i Fuad kita yang bertanya lebih tahu sebenarnya kan. Jadi kalau saya tak betul, Da'i Fuad dan juga Ustaz Hanafi betulkan. Baiklah, persoalan berkenaan apakah perbezaan hari nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar? Adakah ketika diturunkan Al-Quran, iaitu wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, adakah ia turun pada malam Lailatul Qadar? Masya Allah. Perbahasan ini memang dibahas dan dibincangkan oleh para alim ulama. Namun pendapat yang paling masyhur dan paling dekat iaitu mengatakan bahawasanya ia adalah saat yang berbeza. Saat yang berbeza. Okey, nuzul Quran. Turunnya Al-Quran, iaitu malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wahyu yang pertama di Gua Hira. Ketika ini adalah saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dengan bacaan, Ustazah nak yang penuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat yang pertama yang Rasulullah terima. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Subhanallah. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu maha pemurah, maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bagaimana Al-Quran kita tahu satu mukjizat yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada para Nabi. Walaupun kita dengar mukjizat Nabi Musa hebat, boleh belah laut, boleh tukar tongkat jadi ular. Mukjizat Nabi Nuh, mukjizat sekian-sekian. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad sendiri ada lebih 300 mukjizat. Salah satunya boleh belah bulan dengan hujung jari, bulan terbelah dua. Apa pun mukjizat tidak akan mampu menandingi mukjizat Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, bicara Allah. Subhanallah. Dan mukjizat yang masih kekal sampailah
akan kekal sampai dalam kubur, sampai di mahsyar, sampai bila-bila, iaitu Al-Quran. Subhanallah. Dan kehebatan mukjizat Al-Quran ini dimulakan dengan perkataan Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Subhanallah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Menciptakan segala-galanya. Allah ya Khaliq, yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Allah, mula-mula Allah meninggikan proses membaca, menuntut ilmu. Dan Allah memuji dirinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kemudian Allah menyambung, yang menciptakan kamu, manusia ini, hanya daripada segumpal daging, segumpal darah. Kita harus memahami hakikat. Allah menyatakan bahawa kita yang ada telinga, mata, mulut, yang hebat sangat ciptaan ini, Allah ciptakan daripada segumpal darah beku. Kan, daripada air mani, daripada tanah. Subhanallah. Kemudian Allah ulang ayat yang ketiga. Iqra, bacalah. Subhanallah. Dengan nama warabbukal akram, dan Tuhanmu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan perantaraan kalam. Kalam juga disebut pena. Kalam juga disebutkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita baca firman Allah surah Al-Alaq ini sampai ayat yang terakhir. Berapa ayat surah Al-Alaq? Ada 19 ayat. Surah Al-Alaq mengandungi 19 ayat. Dan ayat yang terakhir berbunyi, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah. Hujungnya wasjud waqtarib, perintah Allah. Maka bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sempatlah nak tadabbur daripada awal sampai akhir. Cuma kalau kita baca surah Al-Alaq, surah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi surah yang pertama turun. Dan ayat yang terakhir adalah perintah Allah, wasjud waqtarib. Maka perbanyakkanlah, sujudlah kamu kepada Allah. Dan waqtarib maksudnya dekat, dekatkanlah kamu dengan Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah bukan sekadar dengan sujud. Sujud mewakili salat. Wasjud, maka bersujudlah kepada Allah. Waqtarib, mewakili kepada apa pun amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Waqtarib, maka mendekatlah kamu kepada Allah. Melalui jalan sedekah, majlis ilmu, zikir, membantu orang susah, bantu orang angkat barang. Kan? Walaupun dengan cara kita telefon ibu ayah tanya khabar, nampak macam perkara itu biasa je. Dan memang kita pun selalu tanya khabar. Tetapi semua itu amalan yang Allah cinta. Subhanallah, maka setiap hari kita mesti kena buat sesuatu perkara ni dekat tak diri aku dengan Allah. Perkara ini kalau aku buat makin rapat tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam hadis kudusi Allah ada berfirman kan, Allah menyebutkan bahawasanya, sekiranya hamba-Ku mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Sedepa, subhanallah. Dan barang siapa yang mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekati hamba-Ku dengan berlari. Subhanallah. Sebab itu kalau kita tadabbur, wahyu yang pertama Rasulullah terima di Gua Hira daripada malaikat Jibril alaihissalam, datang dalam keadaan rupanya yang sebenar. Nabi ketakutan adalah perintah membaca. Subhanallah. Sebab itu disebutkan Al-Quran adalah satu mukjizat agung, tetapi akan dirasai mukjizat itu kepada orang yang membaca. Bila sebut Iqra, membaca ini bukan maksud membaca kosong, tetapi ia perlu disertai dengan kefahaman, penelitian, tadabbur. Barulah kita akan merasakan kehebatan mukjizat tersebut. Sebab ramai mana orang yang baca Al-Quran, bahkan hafaz Al-Quran, tapi akhlaknya bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Baca Al-Quran, baca juga terjemahan, tetapi tidak melaksanakan perintah yang terkandung. Sebab itu, kalaulah kita sebut Al-Quran itu mukjizat, ada orang dia resah gelisah, dia kata lepas baca tak rasa apa-apa, macam sama, masalah tak berubah. Sebab itu yang membezakan adalah pembaca. Dan kalau kita tengok perintah Allah, Allah sebut apa? Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Maksudnya di sini bila kita baca Al-Quran ataupun baca ilmu, mestilah disertakan dengan rasa hina rendah diri,
Sebab Allah sebut selepas itu, yang menciptakan kamu wahai manusia daripada seketul darah. Kita ni tak ada nilai. Itulah hakikat diri kita. Bahkan kalau ada darah yang kita tengok di atas lantai, kita anggap itu najis dan ia adalah kotor. Kita tak akan mampu dan kita memang tak mahu pun makan darah. Tapi hakikat itulah diri kita, yang sesuatu perkara yang tidak ada nilai. Dan Allah minta kita membaca dengan nama Tuhan. Sebab itu Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Bila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohon perlindungan daripada Allah. Dan Nabi selalu menyebutkan memulakan sesuatu samillah, dengan memulakan dengan bismillah dan sebagainya. Baiklah, itu sikit berkenaan dengan surah yang pertama yang diturunkan, ayat yang pertama iaitu 1 hingga 5. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Mana firman Allah surah Al-Qadr? Subhanallah. Firman Allah dalam surah Al-Qadr, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, disebutkan malam Lailatul Qadar iaitu satu malam yang diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kerana itu dikatakan malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Subhanallah, daripada Lauh Mahfuz ke langit yang disebutkan sebagai Baitul Izzah. Subhanallah. Sebenarnya saya cari nota ni. Okey, ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Bal huwa Qur'anun Majid. Yang bermaksud Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Bahkan Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Dipelihara pada Lauh Mahfuz. Jadi daripada ayat ini, para ulama mengatakan peringkat awal Al-Quran dijaga oleh Allah di Lauh Mahfuz. Berdasarkan surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Allah pelihara Al-Quran kalamnya di Lauh Mahfuz. Subhanallah, daripada gangguan jin yang kafir, iblis, syaitan dan sebagainya. Kemudian Allah memilih satu malam yang namanya Lailatul Qadar untuk Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini mewakili langit bumi, diturunkan secara sekaligus. Sebab itu malam Lailatul Qadar menjadi rahsia. Bilakah malam Lailatul Qadar? Jika kita sebutkan 17 Ramadan, nuzul Quran itulah waktu turunnya Al-Quran ayat yang pertama, maka kita dah tahu tarikhnya adalah pada 17 Ramadan. Subhanallah, itu ada tarikh yang paling masyhur. Diturunkan wahyu yang pertama iaitu ayat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Namun Lailatul Qadar menjadi rahsia. Subhanallah, adalah ketika diturunkan Allah Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah iaitu di langit. Langit pun tidak ada manusia boleh capai, canggih macam mana pun. Tuan-puan sekalian, kita ni adalah bumi salah satu bintang kecil, sangat kecil. Dalam bintang kecil, sekecil bumi walaupun kita rasa besar, masih ada lagi bintang-bintang kecil seumpama bumi berjuta-juta. Bahkan selepas satelit boleh melepasi jarak yang lebih jauh, mereka mengatakan, saintis mengatakan di dalam galaksi Bima Sakti sahaja adanya bintang sebesar bumi dan jauh lebih besar pada bumi
bukannya juta, bukannya bilion, bukannya trilion, tapi infinity jumlahnya. Dan bila dilihat lebih jauh, galaksi Bima Sakti mula mengecil. Rupanya di luar sana ada pula berjuta-juta lagi galaksi. Wallahu alam betapa besarnya alam yang Allah ciptakan. Wallahu alam bagaimana kehidupan di galaksi-galaksi yang lain. Subhanallah. Bumi yang sebesar ini tuan-puan sekalian, sangat kecil, sangat mudah untuk Allah uruskan segala isinya. Sebab itu kalau zoom kita ni tak tahu di mana. Tetapi manusialah ciptaan Allah yang terbaik yang Allah sebutkan. Yang saya nak sebutkan adalah sebesar mana pun alam, galaksi, Bima Sakti, apa yang ada di luar sana, langit masih berada di atas semuanya. Dan itulah tempat tinggalnya para malaikat, para nabi, yang mana Allah berfirman di dalam Quran, jangan kamu mengatakan mereka itu mati. Mereka itu sebenarnya hidup. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah husnul khatimah. Sebab kematian yang baik, roh-roh orang yang baik akan diangkat berdiam di langit bersama dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, langit walaupun yang pertama tidak akan ada manusia yang mampu capai. Jadi daripada langit tempat tinggal para malaikat itulah diturunkan secara berperingkat. Dan untuk pada hari nuzul Quran itulah diturunkan ayat yang pertama tadi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, suka saya menyebutkan tentang hakikat kemuliaan, kehebatan Lailatul Qadar sedikit. Kalaulah kita merujuk firman Allah tadi, iaitu apakah, kan Allah bertanya, memula Allah menyebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya kembali, Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan Allah ini bukan bermaksud Allah tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Tetapi itu adalah kaedah pertanyaan seolahnya Allah ingin memberikan kita perhatian. Subhanallah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui, ataupun tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar? Subhanallah. Contohlah suami saya nak bagi saya hadiah. Hadiahnya adalah sebentuk cincin. Subhanallah. Lepas tu suami saya kata, ikutlah suami saya panggil saya baby ke kan. Baby, abang bagi cincin ni. Contohlah. Kalau baby dia panggil, saya kena menangilah. Kalau baby, kalau baby kena bagi gelang yang bentuk daun ketum tu. Oh, daun ketum. Tu baru baby kan. Cincin tak aci. Okey. Daun ketum ke kan, apa ke. Tapi saya nak sebut ni, suami saya kata tu cincin Habib Jers tu. Saya kata okey, terima kasih, alhamdulillah. Mungkin sebab saya ni tak kenal, tak pernah dapat cincin Habib Jers ke apa kan. Mungkin suami akan tanya balik, tahu tak cincin Habib Jers tu? Habib nak sebut pun tak tahu. Habib Jers. Habib je lah, Habib. Cincin Habib tu. Saya kata, oh cincin Habib. Tahu tak cincin Habib? Kenapa dengan cincin Habib? Soalan suami saya tu bukan sebab dia tak tahu. Sebenarnya dia nak bagi tahu saya ni tak tahu nilai cincin Habib. Sebab mungkin cincin yang sama, harga lain, tapi sebab Habib ada jenama, cincin tu jadi berganda mahal. Jadi daripada tu, bila dia terangkan baru faham. Oh ya Allah, terima kasih banyak, tak sangkalah pula. Jadi subhanallah, bagaimana ya Allah memberitahu kita pada malam itu kan diturunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Kemudian Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjelaskan, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Dan kalau kita nisbahkan kepada tahun, 1000 bulan menyamai 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ke 84 tahun 3 bulan. Saya tertukar. Lebih kurang lah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita sendiri tidak akan mampu melakukan ibadah sepanjang hari. Kalau satu hari, encik mampu tak daripada subuh sampai tidur ibadah non-stop? Saya tahu encik tak mampu. Saya pun tak mampu. Maksudnya solat, ngaji, zikir, solat, ngaji, zikir, solat, ngaji, zikir, baca Quran sampai malam balik. Berhentilah buka puasa sekejap. Mungkin kita akan letih, kita akan penat dan kita akan jemu juga. Kemudian kita akan tidur, ngantuk. Baca setengah muka surat pun dah ngantuk.
Tuan-puan berarti Allah sekalian, sekiranya Allah rizkikan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita bukan umpama melakukan ibadah tanpa henti dalam satu hari, tapi umpama lebih kurang 84 tahun tanpa henti melakukan ibadah. Jika kita melakukan sedekah pada malam Lailatul Qadar, umpama kita melakukan sedekah tanpa henti sepanjang 84 tahun. Itu adalah nisbah akal kita yang sangat singkat ini. Sudah pasti maksud 1000 bulan di sisi Allah itu jauh lebih besar. Itu baru nisbah kita. Kita mengatakan bahawasanya, mustahil. Mustahil untuk kita dapat melakukan ibadah satu hari. Tetapi subhanallah, itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika melakukan ibadah di bulan Ramadan, kemudian jatuh pula pada malam Lailatul Qadar, nilai ibadah digandakan. Kita sebut akaun apa, nilai mata wang pahala itu. Kalau kita nak kumpul banyak-banyak untuk kita manfaatkan di masyarakat lah, bila kita nak mata wang ini sebanyaknya bulan Ramadan, yang Allah ganda subhanallah, bahkan akan melebihi umat terdahulu melakukan ibadah. Kalau umat terdahulu ada hidup 500 tahun, ada 1000 tahun mereka melakukan ibadah. Walaupun kita hanya hidup 50 tahun, 60 tahun. Tapi sebab Allah hadiahkan dan anugerahkan Ramadan dan malam Lailatul Qadar, jumlah nilai akaun pahala itu boleh melebihi daripada umat terdahulu. Wallahu alam, subhanallah. Allahumma rizukna, ya Allah, rizkikanlah kami Lailatul Qadar. Rizkikan kami Lailatul Qadar, ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan masih ada peluang untuk kita. Kalau sebelum ni tak bersungguh-sungguh, jadi malam ini kita bersungguh-sungguh. Kan setiap malam memperbanyakkan waktu untuk Al-Quran. Janganlah duk tengok drama, janganlah tengok TV. Tak payahlah buka semua tu. Masa kita sangat suntuk, mati ni bila masa. Setiap malam biarlah kita tidur dengan Al-Quran, bangun dengan zikir dan sebagainya. Jaga sungguh-sungguh, insya-Allah kita diberi peluang untuk jumpa Lailatul Qadar. Wallahu alam. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Satu pesanan yang sangat-sangat dalam daripada Ustazah Asma. Dan saya teringat bila pesanan Ustazah Asma tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemuliaan lagi dengan nuzul Quran. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kan, bila Allah Ta'ala bagi nasihat, bagi tahu dekat kita, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Al-Quran ni diturunkan untuk menjadi syifa, jadi ubat kepada hati yang lara, yang rasa tertekan dalam kehidupan, yang rasa penat dalam kehidupan, yang nak cari kekuatan dalam kehidupan. Kalau dia dapat melazati Al-Quran dengan penuh hati dan perasaan dia, insya-Allah Allah akan berikan dia kedamaian. Kadang-kadang kan, kalau waktu hati kita tak tenang, hati tak bahagia, apa salahnya kita ambil tu, anggapnya sebagai ubat untuk kita, treatment untuk kita. Itu permulaan. Lama-lama kita akan membaca dia dengan penuh rasa cinta dan barakah. Masya Allah, tabarakallah. Dan seronok saya sebenarnya kan, bila saya dapat forum dengan Ustazah Asma ni, saya rasa mesti banyak muslimah-muslimah yang tengah tengok live kita ni kan. Hari ni banyak juga di kalangan ar-rijal, di kalangan lelaki yang jauh daripada Quran Sunnah, yang kita tak amalkan betul-betul. Tapi tak kurang juga tahu, kalau muslimah hari ni yang kadang-kadang dia sanggup buat apa sahaja untuk viral. Saya tengok Allahumma salli ala Muhammad, ustazah kita ni, Masya Allah, dengan sederhananya, orang kata tudung bulat zaman sekolah lagi, Masya Allah, tabarakallah. Pasal kami dulu di sekolah memang semua tudung bulat, wa imma di jamiah pun tudung bulat, masih boleh lagi. So saya rasa bagus untuk para muslimah dekat luar sana pun, dia tak terlalu heavy, tak terlalu tabarrush, ataupun tak terlalu jelas sangat. Sebab betul, akhir sekali Allahumma salli ala Muhammad, wanita yang ada nilai dengan Quran, lelaki yang ada nilai dengan ilmu agamanya, Allah Ta'ala akan angkat martabat dia. Kalau dia angkat daripada sudut rupa, ianya akan hilang. Daripada sudut fashion, ianya akan mundur. Tapi kalau dia melalui kerohaniannya, pribadinya, akhlaknya dan juga kesetiaannya kepada agama, insya-Allah Allah menjamin kebahagiaan dia. Okey. Dan itu tadi pesanan yang sangat dalam daripada Ustazah Asma. Saya nak pindah kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik ni. Ustaz, jadi sekarang Ustaz, tadi Ustazah dah terangkan begitu panjang kepada kita semua. Saya nak minta Ustaz ceritakan kepada kita, apakah Ustaz amalan yang sangat baik dan dituntutlah untuk kita ni lakukan untuk dapat betul-betul malam Lailatul Qadar.
Sebab apa? Sebab kita ni rasa tak tahu pernah dapat ke tak pernah dapat. Jadi apa Ustaz cubaan yang terbaik untuk kita lakukan? Tafadhal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Da'i Fuad. Terima kasih kepada Ustazah Asma. Banyak yang saya belajar pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Tengku. Ustaz Tengku memang seorang lelaki yang handsome lah. Walaupun duduk sebelah apa tapi handsome belas lah. So, gini, sebab saya hari ini niat saya memang nak belajar kerana Allah dan baiki diri saya kerana Allah. Jadi saya bagi short saja 10 amalan jangan kita lepaskan, terutamanya pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah berlaku pada dalam bulan Ramadan dan Allah rahsiakannya. So kita kena berusaha. Tetapi dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir dan malam ganjil 25, 27. So nasihat saya, kita cuba dapatkan 10 amalan ni tanpa kita tinggalkan. Yang pertama, zikirullah. Zikirullah. Kenapa zikir, Ustaz? Sebab ada orang perempuan ketika 10 Ramadan terakhir dia bercuti. ABC, Allah bagi cuti. So zikir. Kalau zikir ni tak perlu ambil wuduk dan apa keadaan pun boleh zikir. Masa sahur, masak, zikir. Masa hidang makanan, masak, zikir. Masa kejut anak-anak, zikir. Jadikan zikir ini adalah kaedah kita bercakap dengan Allah. Zikir. Yang kedua, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Kalau boleh 10 Ramadan terakhir, satu hari, pagi dan malam, cuba dapatkan 1000 kali istighfar. Banyaknya Ustaz, 1000 kali. Mana lebih banyak dosa kita ke istighfar kita? Bulan Ramadan, bulan kampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi adalah sombong bagi orang-orang yang tidak memohon keampunan daripada Allah. Sombong. Allah first. Siapa nak minta ampun, nescaya aku akan ampunkan dosa ni. Tiba-tiba kita punya angkuh, kita punya sombong, kita tidak mahu minta ampun pada Allah. So banyakkan istighfar, terutamanya 10 malam yang terakhir. Cubalah dapat 1000 kali. Daripada kita bersembang di kedai kopi, sibuk kerja, kita mengajak orang mengejar Lailatul Qadar. Tetapi ramai yang pergi Lailatul Qadar. Qadar, shopping ni semua tak ada salah, tapi adalah rugi. Sebab ini 10 malam yang terakhir Ramadan, 10 malam yang Allah offer pada kita. Jadi buatlah yang terbaik. Dia tidak akan berulang. Tahun depan baru kita akan jumpa. Dan yang ketiga tuan-tuan, selawat. Selawat. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. So, pujuklah hati kita berselawat. Kita kalau nak masuk syurga dengan amalan kita, rasa-rasanya susah. Tetapi kalau dengan Rasulullah sebagai penyelamat, insya-Allah. Kalau kita nak dapat penyelamat, tuan-tuan, kita kena banyak sebut nama dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Dan tak sama, selawat takkan sama selawat pada hari Jumaat dengan hari-hari yang lain. Tak sama, tuan-tuan. Pahalanya berganda. Dan takkan sama selawat 1000 kali pada malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Takkan sama. Ganjaran dia luar biasa. Dan orang yang selalu berselawat ke atas aku macam ni, hampir dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Yang keempat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Al-Quran. Baru masuk Al-Quran, Ustaz. Ya, Ustaz, saya tak pandai ngaji Quran. Jangan risau. Pintu syurga bukan daripada Al-Quran saja. Cuma kalau tak dapat baca Quran, rugilah kita. Dah lama jadi orang Islam, tak boleh baca Quran. Tapi tak apa,
kita baru Ustaz, baru je insaf, baru je bertaubat, tak lupa baca surah Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali pagi, 10 kali petang, Allah akan jadikan dia ahli. So, pujuk hati kita, banyak baca surah Al-Ikhlas, terutamanya bagi mereka yang tak pandai baca Quran. Sebab 3 kali merupai pahala khatam 30 juzuk Quran. Dan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kelima adalah berdakwah. Berdakwah ni tuan-tuan dan puan, dia tidak semestinya di dalam surau masjid saja. Tetapi berdakwah ini menunjukkan akhlak yang mulia. Ajak kawan-kawan, jom malam ni kita duduk di masjid Qiyamul Lail, ada kawan-kawan, share video Ustaz Asma, share video Ustaz Hanafi, share video Global SME, share kebaikan. Itu adalah dakwah. Ada kawan-kawan kita yang artisnya popular, tetapi dia buat live dan dalam keadaan tu dia selit sikit dakwah. Macam saya selalu cakap kat biker saya, right juga, solat jangan tinggal. Siapa yang tinggal solat, saya doakan kena panah dengan kilat. Bahasa-bahasa macam ni, dia memanglah tak sesuai, tetapi dia menjentik jiwa, menggegarkan minda, dan kemudiannya insya-Allah terbuka pintu hidayah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, saya bersama grup-grup bikers, Alhamdulillah ramai isteri yang telefon, Ustaz, 60 tahun suami saya tak solat, 60 tahun suami saya tak pernah puasa. Ya Alhamdulillah, Ustaz bercampur dengan Ustaz, dia orang berubah. Dan Alhamdulillah tahun ni dia puasa penuh Ustaz. Alhamdulillah. Dakwah adalah the real multi-level marketing. Ganjarannya menyerupai pahala orang yang membuatnya. Kita ajak orang masuk Islam, Alhamdulillah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah turun, kemenangan akan muncul, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ya Allah, bila pembukaan kota Mekah, berduyun-duyun kafir Quraisy memeluk Islam. Allahu Akbar. Besarnya pahala para sahabat yang mengajak orang memeluk Islam. So jangan tinggal dakwah, terutamanya malam Al-Qadar. Habis penat mengaji, habis penat tahajud, hantar satu pesanan, hantar. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Yang keenam, perbanyakkan solat. Solat apa? Qiyamul Lail ke Ustaz? Tarawih ke Ustaz? Ya, tarawih itu Qiyamul Lail dalam bulan Ramadan. Tetapi tambahlah dengan tahajud. Perbanyakkan solat qada. Qada tuan-tuan. Qada ni hutang. Ramai orang rasa dia dah ahli syurga. Ramai orang rasa dia ahli syurga, tapi dia banyak berhutang dengan Allah waktu muda. Waktu muda. Macam saya ni, saya sakit kanser, entah esok tak lusa saya meninggal dunia. Jadi apa yang saya nak pesan sebagai seorang ustaz, saya pesan pada diri saya dan semua, qada solat. Jangan perasan ahli syurga. Sebab kita ada 2 orang kawan. Kawan kita ni hutang 10,000. Seorang kawan bayar, tapi dia bayar sikit-sikit. Sikit-sikit bayar. Bang, bulan ni aku tak ada duit bang. Aku bayar bang RM10 boleh tak? Boleh. Bang, bulan depan aku kalau ada rezeki lebih, bulan depan dia bayar RM1,000. Bulan yang ni dia bayar ni tuan-tuan. Tiba-tiba dia bayar RM3,000. RM7,000 tu kita halalkan. Itu sifat orang yang baik. Allah lebih baik pada malam tersebut. Kalau boleh pada malam Lailatul Qadar tuan-tuan, qada solat. Qada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Qada solat. Bila kita qada solat sekali pun tak apa. Sekali pun tak apa. Buat malam tu. Allah, kalau Allah simpati, Allah hapuskan subuh yang pernah kita tinggalkan sebanyak 83 tahun 3 bulan. Tak nak ke? Kalau Allah simpati pada kita, qada solat.
Lepas kita buat tu kita rasa ringan. Orang yang dah lepas habis bayar hutang rumah, dia rasa ringan. Orang yang tak ada hutang, dia rasa ringan. Sebab solat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu akbar. Di samping tu jangan tinggal solat-solat tahajud dan juga solat witir. Habis solat banyakkan sedekah. Malam Lailatul Qadar daripada waktu maghrib 10 Ramadan terakhir, rebut peluang jamu orang berbuka puasa. Tak ada duit ulu air dekat orang buka puasa pun dapat pahala puasa orang tu. So geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular, ajak orang pada agama, bawa manusia pada agama. Jangan lepaskan peluang menghidangkan air pada orang-orang yang berbuka puasa. Kalau boleh malam Lailatul Qadar tu suami yang masak, ustaz masak untuk isterinya, dai Fuad masak untuk isterinya. Allahu Akbar. Jamu orang berbuka puasa. Rebut pahala puasa tanpa mengurangkan pahala puasa orang yang berpuasa tu. Bagi pahala. Kalau kita jamu 100 orang berbuka puasa, kita dapat pahala 100 puasa. Tambah pahala kita 101 puasa. Kita memerlukan selama 3 bulan lebih untuk berpuasa seorang diri untuk mendapat pahala 100 puasa. Kenapalah kita buta? Kerana dunia menutupnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom amak pahala. Jom. Sebab pahala lah bekal kita ke sana. Habis sedekah infak pada malam 10 Ramadan terakhir ni, akaun tu sentiasa back in Global Ihsan, back in tu, back in Tafiz tu, back in masjid ni. Agih-agihkan insya-Allah. Dan jangan lupa wakaf. Mak kita tak sempat nak minta maaf. Sebab mak dah meninggal lah, takkan ada terkejut. Mak, abang wakafkan duit ni mak untuk bina masjid mak. Mak, abang wakafkan duit ni untuk beli aircon untuk masjid mak. Mudah-mudahan mak sejuk kat sana. Itu dia. Wakaf. Kenapa berat sangat? Sayang sangat harta kita. Sedang, ya Allah, pujuklah hati kita tuan-tuan. Cubalah buat banyakkan sedekah. Sedekah pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan sedekah sepanjang 83 tahun, 3 bulan, 1000 bulan. Allah, mungkin sedekah RM1 tapi ganda ada berjuta-juta kali ganda. Dah, selesai. Habis sedekah, jangan lupa doa. Doalah. Banyak doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku tak pandai ngaji Quran, Ya Allah. Aku bodoh, Ya Allah. Aku jahat. Orang panggil aku Ustaz. Tapi banyak maksiat aku buat, Ustaz. Ya Allah, tolong ampunkan dosaku, Ya Allah. Merayu. Doa ni tak perlu wuduk, tak perlu menghadap kiblat. Bila-bila doa terkata motor, Ya Allah, aku ni asyik kerja dunia je, Ya Allah. Aku lupa malam ni Al-Qadar, Ya Allah. Kalau malam ni malam Al-Qadar, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, makbulkan doa aku. Sekiranya aku hina, maka kau muliakanlah. Sekiranya aku lemah, kau kuatkanlah. Sesungguhnya aku lemah, kau kuatkanlah. Sesungguhnya aku hina, kau muliakanlah. Sesungguhnya aku ini miskin, kau kayakanlah. Sesungguhnya aku ini jahil, maka kau alimkanlah. Sesungguhnya aku ini lara, maka kau warakkanlah. Oh ya Allah, tiba-tiba makbul doa tu, insya-Allah kita akan berubah ke arah kebaikan. Selepas doa tuan-tuan, jangan lupa ziarah dan seterusnya kerjalah. Kerja ni jangan ingat, kadang-kadang anak menangis waktu malam tu malam Lailatul Qadar, anak menangis, kita pun buat susu untuk anak, suap anak sebab kesian tengok isteri penat, nak bangun sahur kejap lagi kita bagi anak.
Bagi susu tu pun dapat pahala. Kerja dengan baik selagi tidak bercanggah. Frauleiner jangan sedih pada malam Lailatul Qadar. Kerja anda jadi ibadah. Saya harus cakap kat frauleiner, pegang senjata. Tapi apa salah selit tasbih juga. Satu biji kereta yang kita tahan tu, sebut Astaghfirullahalazim. Jumpa orang tengok Islam, Assalamualaikum. Terutamanya malam Lailatul Qadar. Besar pahala tuan-tuan. Jadi cukuplah 10 amalan tu. Nanti tuan-tuan boleh amalkan. Okey dah? Terima kasih juga mereka yang share. Share ni dapat pahala sedekah. Share ni juga dapat pahala dapat pahala dakwah. Okey? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam pesanan daripada hati oleh guru kita Al-Fadilatul Ustaz Hanafi. Kita terkesan kan, antara yang terkesan kan bila Ustaz Hanafi sebut, saya sempat berjumpa dengan Ustaz Hanafi dan pesanan yang sangat penting betul, istighfar yang selalu banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat mendalam pesanan tu, saya ingat sampai ke hari ni. Mudah-mudahan saya dapat beramal lah dengan apa yang Ustaz Hanafi pesankan tadi. Dan teringat juga tentang salawat kan. Kan kalau kita teringat dalam satu hadis riwayat Baihaqi sebut kat kita kan, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Artinya siapa yang dia ni banyak salawat dekat Nabi, khususnya pada yaumul Jumaah ni kan, maka dia ni akan jadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Dekat sangat. Ketika mana dia nanti berada di padang mahsyar. Jadi sebenarnya para pemirsa ataupun para penonton yang dimulakan oleh Allah, kita berforum dengan dua tokoh besar. Tapi kita sebenarnya hanya ada 1 jam sebenarnya. Jadi by right kita sebenarnya dah overrun sikit. Jadi oleh kerana itu Alhamdulillah, sebenarnya kita buat 4 jam seharusnya baru jadi forum kita hari ni. Sebab dua-dua adalah sebab panelis kita kedua-duanya a lot of knowledge yang nak kongsikan kepada kita semua kan. Jadi tapi tadi saya ada minta sahabat saya dia kata, tak boleh Ustaz, kita dah overrun dah ni. Macam ni lah. Tapi saya nak dengar juga mungkin dalam 3 minit daripada Ustazah Asma. Ustazah Asma, boleh Ustazah Asma simpulkan, walaupun saya rasa tak cukup puas kita nak dengar lagi, kesimpulan yang dibungkuskan untuk diberikan hadiah kepada semua para pendengar kita, sehingga ianya menjadi hadiah yang mampu mereka buka nanti ketika mana 10 malam yang terakhir khususnya dan di awal ini, agar menjadi rungkaian dan panduan mereka untuk menghargai nuzul Quran dan juga mengejar Lailatul Qadar. Silakan Ustazah, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebenarnya banyak sangat terkesan dengan apa yang Ustaz ayahanda kita Ustaz Hanafi kongsikan, 10 amalan yang kita jangan tinggalkan untuk menghidupkan malam dan siang Ramadan. Yang pertama zikir, yang kedua istighfar. Dan bila Ustaz sebut istighfar tadi rasa sedih sayu, sebab Ustaz pun dalam keadaan yang menangis tadi. Ustaz sebutkan kalau boleh kita habiskanlah siang dan malam tu kan, mungkin kita bagikan 200 setiap waktu solat contohnya, habiskanlah 1,000. Lepas tu Ustaz Hanafi tanya, banyak ke tuan-puan sekian 1,000 tu? Istighfar 1,000 banyak ke dosa kita lagi banyak? Bila sebut macam tu subhanallah, memang terasa sangat. Sebenarnya kalau kita nak istighfar 100,000 pun dosa kita lagi banyak. Masya Allah. Kan kalau nak istighfar 70,000, 50,000, jadi kalau selama ni kita nampak 1,000 tu banyak, kenangkanlah dosa kita yang banyak, 1,000 tu jadi sedikit. Kalaulah kita ni kan berkenaan dengan nafsu, duit 1,000 kan, kita punya nafsu nak beli sofa 3,000, 1,000 tu jadi kecil. Kan kita punya nafsu untuk kereta mahal-mahal. Jadi kalau 1,000 untuk sebuah kereta harga 100,000, 1,000 tu jadi kecil. Kan, subhanallah. Bila bab dunia kita nampak benda tu jadi nilai tu kecil. Kenapa bila bab akhirat kita tak boleh melihat betapa besarnya nilai istighfar kita tu? Lalu kita pun cubalah istiqamah sehari 1,000, sebab dosa kita jauh lebih banyak. Kemudian Ustaz sebut berkenaan dengan salawat. Bila Ustaz sebut
Ustaz Hanafi tadi tu kan bila kita pusing kamera sebenarnya kita ada penonton di IG juga. IG ramai juga. Jadi beratus-ratus di IG, 600, 700. Jadi diorang tadi kalau saya tak pusing gitu, tak nampak muka Ustaz Hanafi. Jadi saya takut Ustaz kecil hati. Tiba-tiba kenapa muka Ustazah tak nampak? Kenapa tunjuk gambar telefon? Sebenarnya biar penonton di IG nampak muka Ustaz. Kena terangkan juga, takut salah faham. Jadi memang tadi masa Ustaz cakap ramai yang tuliskan nota. Masya Allah. Bila Ustaz sebut semulia-mulia hari Jumaat dan semulia-mulia Nabi adalah Nabi Muhammad. Nampak simple tetapi dua kemuliaan berkumpul pada hari ini. Hari Jumaat dan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan saya ni macam mengupas kembali pula kan. Tapi ini kesimpulan yang saya nak kita pegang. Sebab saya insya-Allah bila Ustaz sebut tu, saya pun insya-Allah akan tengok satu-satu, kita akan cuba pastikan. Setiap hari jangan lepas daripada 10 amalan ni. Kan buat yang terbaik Ramadan ni. Ustaz senaraikan semua tu. Tak ada untuk saya. Jadi saya pun kena ulang balik yang Ustaz lah. Sebab Ustaz ambil semua dah. Subhanallah. Bila Ustaz sebut pasal selawat, masya-Allah, Ustaz ingatkan kita. Kita ni kalau dengan amalan, kan dengan amalan kita ni tak layak nak masuk syurga. Kita ni kalau dengan dosa, kita jauh lebih layak untuk dicampakkan ke neraka. Itu hakikat yang kita perlu akui. Kita ni lebih layak dicampakkan ke dalam neraka. Dengan sifat kita yang kedekutnya, sifat kita yang suka merungutnya, bila diuji Allah mudah marahnya, kan? Bila kita kehilangan, kita keluh kesahnya, subhanallah. Masa dapat nikmat, kita menganggap itu daripada kita syukur. Tapi bila dapat sekian-sekian, kita marah pada manusia sekalian. Macam-macam lah kita ni. Sebab itu Allah menyebutkan sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Syukur ini bukan diuji ketika dapat nikmat, tapi ketika dapat ujian. Masih mampu tak nak menghitung nikmat Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan selawat yang hadis Nabi yang Ustaz baca tadi, yang Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di mahsyar kelak. Hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Orang yang paling rapat denganku di mahsyar kelak, Nabi kata, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Subhanallah. Jadi jelas Nabi sebut begitu. Bukanlah untuk Nabi tu nak dekat dengan kita, kitalah yang perlukan Nabi. Subhanallah, tuan-puan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan selawat melayakkan kita ke syurga Allah dengan bantuan Nabi SAW. Kerana kita tahu di mahsyar kelak Nabi Muhammad akan berada di sisi setiap umatnya di mizan. Ketika saat kita dihisap, Nabi Muhammad sebenarnya dijemput. Telah dipersilakan Allah untuk masuk ke syurga dulu. Tapi Nabi Muhammad enggan. Nabi Muhammad ingin berada bersama dengan setiap umatnya saat dihisap. Dan saat itulah Nabi akan meminta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, ampunilah umatku ini. Ampunilah dia. Ya Allah. Sentiasa ni nak cari peluang untuk beri syafaat kepada umatnya. Setiap orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi Nabi sangat nak membantu kita. Tetapi dengan syarat kita perbanyakkan berselawat, buat sunnah Nabi, taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi sesuatu perkara yang mahal itu, iaitu syurga Allah yang sangat mahal. Berjumpa dengan Rasulullah, Nabi berikan satu amalan, Allah berikan kita satu kurniaan, iaitu selawat yang sangat ringan pada lidah. Tapi masih terbukti di kalangan kita sangat berat untuk memperbanyakkan selawat. Siapa yang rasa kita sangat berat nak selawat, kita lebih banyak diam, sambil masak pun diam, buat kerja pun diam, bermaksud sangat jauh jarak kita dengan Rasulullah. Siapa yang menyedari, cuba kita muhasabah diri. Adakah kita di kalangan yang ringan lidah untuk zikrullah? Ringan je. Ada masa tengah jalan, bawa kereta, istighfar. Kan? Tengah sini, selawat. Mulut tu sentiasa zikrullah. Maksudnya ringan dan mudahlah dia nak jumpa Rasulullah. Ringan mudahlah dia nak menghadapi kematian. Ringan dan mudahlah laluannya ke syurga. Muhasabah kita sekarang, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Kalau kita di kalangan yang berat untuk zikrullah, selawat, istighfar, maka na'udzubillah, itulah ukurannya. Jauhnya jarak kita dengan Rasulullah. Kita memang tak pernah jumpa Nabi. Kita umatnya tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Tapi talian hayat kita dengan Rasulullah sentiasa bersambung. Kita sentiasa berhubung dengan Rasulullah melalui salawat. Berhubung dengan Allah melalui solat dan juga Al-Quran. Subhanallah. Hadis Nabi menyebutkan, inna lillah malaikatan, di sisi Allah ini ada malaikat. Tugasnya apa? Yuballighuna an ummati salam, yang menyampaikan daripada umatku salam. Termasuklah salawat.
Jadi walaupun kita ni subhanallah kalau sesama manusia kin salam ya, nak menghubung kasih. Tapi dengan Rasulullah nak menghubung kasih dengan Rasul adalah selawat, kerana ada malaikat yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fazli menyampaikan salam dan selawat kepadamu. Mudah-mudahan dengan itu Rasulullah mencari kita di mahsyar kelak. Subhanallah, mencari-cari kita, mana umatku yang bernama sekian-sekian, yang selalu mengirimkan salam dan mengirimkan salawat untukku. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, memang ada hadis khusus yang menyatakan bahawasanya Nabi sangat suka dan Nabi menyuruh kita, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat banyak-banyak zikir yang kita nak lebihkan adalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah, Nabi kata itu selawat yang paling sempurna, kamilah. Itu hadis yang sahih. Jadi kalaulah siapa yang nak selawat paling sempurna, selawat yang sama seperti dalam bacaan At-Tahiyat, dinama selawat Ibrahimiyah, walaupun 10 kali, tapi selawatlah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan wajah yang bercahaya. Janganlah selawat Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Allahumma salli Muhammad, Allah. Ataupun marah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Budak ni contohlah kan. Selawat tu tuan-puan dimati Allah sekalian, kena ada momen dia, kena ada munajat. Kadang-kadang sampai tutup mata, kadang muka tu tersenyum sebab membayangkan pertemuan dengan Rasulullah, membayangkan bahawasanya Masya Allah, mesti ada penghayatan tuan-puan sekalian. Subhanallah, kan sambil selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kalau kita fikir logik, Nabi Muhammad tak perlukan pun doa kita. Sebab Nabi Muhammad sudah sedia dirahmati Allah. Nabi Muhammad memang dirahmati Allah. Tetapi itu sebenarnya batu loncatan untuk kita dirahmati Allah. Sebab itu Nabi sebut, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Membawa maksud, bila kita doakan, Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, kita dibalas 10 kali dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, selawat banyak-banyak, bukan hari Jumaat saja, pada malam bila kita bangun kan, subhanallah. Dan Ustaz pesan kita baca Al-Quran, dan saya sangat suka cara pendekatan Ustaz. Sebab kan Ustaz sebut, kalau tak jalan ke syurga bukannya Al-Quran saja, tetapi rugilah jadi orang Islam tak baca Quran. Lembut sangat cara Ustaz, Masya Allah. Kemudian Ustaz beri pilihan, kalaulah frontliner orang yang sibuk apa semua, Ustaz kata ulanglah Qul Huwallah, ulanglah Al-Fatihah. Betul tuan-puan sekalian, memperbanyakkan baca Al-Quran bukan semestinya kena khatam 2-3 kali. Kalau mampu khatam, itu the best, itu terbaik. Jangan kita pelekehkan orang yang khatam, sebab itu amalan Nabi, itu amalan para salafus soleh, para sahabat, khatam berganda-ganda bulan Ramadan. Tapi sekiranya betul-betul tak mampu, bukan buat-buat tak mampu. Sebab tak mampu dengan tak mahu berbeza. Allah paling tahu siapa yang tak mampu, siapa yang tak mahu. Dia mampu tapi sebenarnya tak mahu, tapi cakap tak mampu. Allah Maha mengetahui. Tapi kalau betul-betul tak mampu, sibuk apa? Ulang-ulanglah Al-Quran, ulang-ulanglah Al-Fatihah, ulang-ulanglah 3 kul, ulang-ulang ayat kursi. Itu juga memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Walaupun kita kata jangan pelekehkan, asyik-asyik Qul Huwallah, asyik-asyik Qul Huwallah. Tapi Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat yang sangat mencintai Qul Huwallah. Nabi kata disebabkan cintanya kepada Qul Huwallah surah Ikhlas, maka Allah juga mencintainya. Subhanallah. Tapi Allah Maha mengetahui kita cintakan Qul Huwallah sebab cintakan Qul Huwallah, ataupun sebab itu jelah surah yang paling pendek, yang paling mudah. Tapi apapun, selama ni kita baca Qul Huwallah dalam solat, dalam tarawih, Qul Huwallah belaka. Ni pun imam Qul Huwallah juga ni.
Anak-anak suka kalau berimamkan ayah dia. Subhanallah. Sebab kami kat rumah buat solat tarawih 20 rakaat. Jadi bila buat 20 rakaat, makmum ni anak-anak. Kan makmum anak-anak. Darjah 1 kan, ada darjah 3, jadi memang ubat kepada anak-anak, tak apa Abi, keluar Allah, qauzubillah, ular yang sama. Tetapi selama ni kita baca sebab mudah, sebab ringan, naikkan tingkatan, kita baca Qul Allah kerana mencintai surah tersebut. Sebab 4 ayat surah Qul Allah adalah semua berkaitan dengan Allah. Kalau surah-surah yang lain walaupun pendek, ada bukan berkaitan dengan Allah. Tapi Qul Allah sangat special, setiap ayat mesti berkaitan dengan Allah. Dan kenapa namanya ikhlas? Walaupun tak ada perkataan al-ikhlas dalam Qul Allah. Sebab orang yang selalu mengulang Qul Allah akan jadi al-mukhlishina lahuddin. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, sebab itu adalah surah yang menanam pasal akidah yang sangat hebat. Kalau nak tadabbur surah Ikhlas ini memang boleh menangis kita. Hebatnya surah Ikhlas sampai dikatakan ia 3 kali menyamai 1/3 Al-Quran, lepas tu menyamai seluruh Al-Quran. Kerana isi kandungan Al-Quran sebenarnya adalah, seluruh isi kandungan Al-Quran adalah untuk menjadikan kita orang yang ikhlas. Seluruh isi kandungan Al-Quran sebenarnya berkisar tentang bab akidah, lepas tu bab ibadah, dan juga bab tasawuf. Jadi sebab itu Al-Ikhlas pertama 1/3, Ikhlas kedua 1/3, Ikhlas ketiga 1/3. Jadi 1/3 mewakili akidah, 1/3 mewakili ibadah, 1/3 mewakili tasawuf. 3 ilmu teras. Subhanallah, memang hebat. Jadi jangan kita pelekehkan. Kalaupun dia kata saya ulang keluar Allah je ustazah, saya sibuk gini-gini, alhamdulillah, kita kata mudah-mudahan dengan itu kamu jadi orang ikhlas, kamu mudah belajar, kamu mudah menuntut ilmu dan sebagainya. Subhanallah, saya kira sekadar itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sangat gembira, sangat bahagia dapat ilmu mutiara-mutiara daripada Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Saya juga mohon maaf salah dan silap daripada semua. Terima kasih juga kepada Da'i Fuad. Subhanallah, mudah-mudahan satu hari kita boleh jemput juga ya. Kita memang nak jemput. Subhanallah, tiba masanya untuk Ustaz Hanafi datang ke tempat kita, dewan kita dan juga Da'i Fuad untuk menjadi jemputan untuk menyampaikan ilmu di sini. Dan untuk akhirnya saya sebenarnya nak kempen sikit, minta izin supaya kami masih ada balance lebih kurang 2,000 lebih nak habiskan insya-Allah. Sebab jualan buku ini satu-satu So'ajab fi Ramadan ini ikhtiar kami untuk jana pendapatan dan juga untuk gerak kerja NGO kami. Daripada hasil pembelian inilah insya-Allah kita baru saja melancarkan pagi tadi untuk perkampungan Al-Hijrah, tanah seluas 42 ekar yang telah kita beli. Tuan-puan dan mata sekalian, dan penutupnya adalah siapa yang nak beli, ini adalah buku Fi Ramadan yang keluaran kami sendiri. Dihiasi dengan full color, jawapan yang detail, kemuliaan Ramadan dan sebagainya. Buku pertama yang diterbitkan oleh syarikat publication kami sendiri, Ustazah Asma Harun dan juga tim. Dan jangan lupa untuk kita berinfak kepada penganjur kita, iaitu iaitu Global Ihsan Relief Malaysia. Penasihatnya adalah Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan infak kita dialirkan dengan cara yang amanah dan sebenarnya. InsyaAllah Global Ihsan Relief Malaysia, Ustaz kita tahu Ustaz Hanafi banyak buat dakwah gelandangan kepada LGBT, kepada bikers. Subhanallah. Jadi insya-Allah Ustaz, kita hidup atas jalan dakwah, kita juga mati dalam berdakwah. Kita akan dibangkitkan dengan para pendakwah, kita dibangkitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima sedikit yang kita lakukan untuk Islam ini sebagai satu air tangan kita untuk agama ini. Allahu akbar. Subhanallah. Kami doakan Ustaz Hanafi terus sehat, terus kuat, diberikan kesembuhan yang sempurna, diberikan orang-orang yang benar bersama dengan dakwah Ustaz Hanafi, dakwah Ustaz Fuad dan semuanya. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ungkapan tu betul-betul mengingatkan kita dengan apa pedoman yang kita nak lakukan insya-Allah. Dan okey, kita akan closing program kita insya-Allah dalam jam 11 ni. Cuma apa yang kita dapat faham banyak perkara kan, bila saya pun teringat bila sebut nama Ustazah Asma ni, kita pasti kita ingat zaman sekarang ni nak jumpa nama Asma ni tak banyak lah. Adalah yang saya kenal Ustazah Asma, lepas tu dengan
anak buah saya, Asma Huwaida nama dia. Cumanya bila saya teringat perjuangan kita dalam agama ni, teringat juga dengan perjuangan Sayyidatina Asma yang merupakan adik kepada Aisyah binti Abu Bakar, berjuang sangat-sangat dahsyat. Terutamanya bila dia ni sokong anak dia dalam satu peperangan, tak silap saya dalam peperangan Umayyah. Waktu itu dikepung dan sebagainya oleh ahli pasukan mereka. Sayyidatina Asma pesan dekat anaknya Abdullah bin Zubair, sebut kepada dia, wahai Abdullah, kau ni teruskan berjuang, kau pilih untuk kau nak syahid ataupun kau pilih kau mati dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan yang diberkati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kau hidup dengan mulia, dan kalau kau mati biarlah dengan mati dalam keadaan yang terhormat. Dan masya-Allah tabarakallah, saya sangat mendapat banyak istifadah daripada Ustazah Asma dan juga Ustaz Hanafi pada hari yang sangat barakah ini. Antara bertiga ni, sayalah yang paling beruntung sebab saya dapat tengok kedua hasanah. Saya sebenarnya sangat hormat dekat Ustaz Tengku. Dia seorang lelaki yang gentleman, very gentleman. Dia boleh steady duduk bersama dengan isterinya yang Masya Allah tabarakallah. Saya tengok banyak usaha-usaha dakwah yang digerakkan oleh Ustaz Tengku dan juga Ustazah Asma. Saya berdoa mudah-mudahan satu hari nanti saya dapat jadi macam Ustaz Tengku insya-Allah, Ustazah Asma, Ustaz Hanafi insya-Allah, satu orang yang berkembang. Masing-masing ni ada karakter yang berlainan yang memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Dan cumanya di penghujung ini saya nak minta Ustaz Hanafi, mungkin ada pesanan-pesanan yang penting kot dari sebagai penasihat terhadap Global Ihsan Relief ini untuk disampaikan kepada semua di kalangan para penonton kita. Dipersilakan Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini saya banyak belajar daripada Ustazah Asma, banyak juga belajar daripada Da'i Fuad. Alhamdulillah, yang paling penting kita mesti dapat takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Ayat 183 Al-Baqarah ini luar biasa. Kalau kita tafsir perkataan dia, subhanallah. Nak dapat takwa saya nak bagi mudah faham dalam masa yang singkat. Takwa maknanya cinta pada Allah dan mendapat cinta Allah pada kita. Orang yang bercinta sanggup mati kerana cinta hatinya. Sanggupkah kita mati kerana Allah? Kita ni semua pendusta, kena belum terbukti. Hidup pun kita tak ikut perintah Allah, macam mana kita nak mati ikut perintah Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, ciri orang bercinta dia ada dua dia, T and T. Saya buat formula 3T. Takwa T plus T. T yang pertama takut Allah bencikan kita, takut Allah murka kan kita, takut Allah tinggalkan kita, takut Allah tak nak tengok wajah kita di akhirat nanti. T yang kedua taat. Kita suka anak kita dengar cakap kita, tapi kita tak dengar cakap Allah, tak ikut perintah Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Global Ihsan Relief nak menyeru pada orang ramai. Kami ni NGO kecil, merangkak-rangkak nak belajar untuk berdakwah, merangkak-rangkak nak belajar untuk menabur bakti. Jadi bantulah kami untuk bantu mereka. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin NGO kami kecil ni manusia tak pandang, tapi mudah-mudahan Allah bagi ihsan dalam hati kami. Ihsan ni adalah perasaan merasai Allah tu wujud, Allah tu ada, Allah senantiasa bersama kita. Walaupun susah, walaupun senang, Allah ada. Allah maha melihat, Allah lihat. Kadang-kadang kita nampak macam Ustaz Hanafi, Ustazah Asma, orang nampak dengan Ustaz Ebit Liu, Ustaz tidur, ramailah orang-orang yang bantu orang susah, bantu orang miskin, bantu orang KU, bantu orang yang yang tak makan, pelarian Syria, pelarian apa semua. Orang nampak kita hero.
Tak, kami bukan hero. Kami sedang bertarung dengan perasaan riak, ujub, takabur. Tak nak, Allah tak pandang kami. Itu yang kami tak nak. Dan apa yang lebih hero daripada kami semua, apa dia? Orang yang menyembunyikan sedekah dia. Senyap dia sedekah, transfer dalam akaun Global Ihsan, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Senyap-senyap. Mereka yang senyap ni dia dapat layanan VVIP sebelum masuk syurga di mahsyar nanti. Mereka ni duduk bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Saya doakan semua penyumbang pada hari ini yang menyumbang sempena hari Jumaat, yang berwakaf sempena hari Jumaat di bulan Ramadan akan mati. Saya doakan Ustazah Asma mati. Saya doakan Da'i Fuad mati. Saya doakan saya mati. Saya doakan keluarga saya mati. Saya doakan semua penyumbang-penyumbang pada hari ini yang membantu Global Ihsan Relief mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan beribadah dalam bulan Ramadan. Mati dalam keadaan malam Al-Qadar. Mati dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan berdakwah. Mati dalam keadaan yang sangat indah. Sebab ramai orang desain kehidupan dia, tetapi tak ada orang desain kematian dia. Bulan hari ni tuan-tuan, ini bulan Ramadan, doa kita makbul. Kenapa kita tidak doa kematian kita, ingin bertemu, melihat wajah Allah itu dalam keadaan mulia? Bulan hari ni, detik ni tuan-tuan, jangan ada di kalangan kita, jangan ada di kalangan kita terlepas jamu membuka puasa, terlepas bersedekah setiap hari, terlepas bersyukur setiap hari, terlepas solat berjemaah setiap hari, terlepas daripada kita berselawat setiap hari. So ini adalah sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Tolong like Facebook Global Ihsan Relief. Mudah-mudahan Allah kurniakan perasaan ihsan pada kita. Tak ada langsung dalam bahasan kita ni ada perasaan bangga ataupun mulia. Kerana mulia itu pintu pertama menuju neraka. Saja daripada saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Ada bahasa saya menguris perasaan dan hati. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Hanafi yang bagikan kepada kita semua ni, para penonton sekalian, satu rungkaian hati dan perasaan yang sangat cukup luar biasa. Tak kurang juga kita nasihat daripada Ustazah Asma, dan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap langkah para pendakwah kita ini, dan khususnya kedua-dua tokoh besar ini, Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada mereka dapat bantu ramai orang, dapat menyampaikan dan dapat terus untuk menyebarkan manfaat insya-Allah. Dan kepada semua yang bersama dengan kita ni, jangan lupa untuk terus menyokong dan mendukung program Lensa Musafir sempena Ramadan ini yang dibangunkan oleh Global Ihsan Relief untuk anda tolong dan terus beri sokongan kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan setiap bantuan yang kita hantarkan itu memberi secebis kebahagiaan kepada mereka. Betul apa Ustaz Hanafi sebut tadi, yang ada di hadapan ni hanyalah frontlinernya sahaja, yang dinampak bekerja, yang dinampak menyampaikan sumbangan. Tetapi yang memberikan sumbangan ribuan orang, malah puluhan ribu, wa imma RM1, RM30, RM70 kan. Ada pula yang bagi gelang emas, ada yang bagi cincin. Walaupun kita tahu kadang-kadang hidup dia lagi susah daripada kita, walaupun kita tahu hidup dia lagi banyak tak ada perkara daripada kita, tapi dia tetap memberi di atas jalan agama Allah. Sebab dia mungkin tidak kaya dengan kekayaan, tapi dia kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ni tak takut dengan kefakiran. Tapi orang yang miskin jiwa, dialah orang yang paling takut dengan kefakiran. Orang yang miskin jiwa ni tak terhad dengan ilmu dia, tak terhad dengan nama dia. Sebab semua orang boleh kena satu penyakit yang besar, iaitu miskin jiwa. Ataupun dia kena penyakit al-wahnu, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cintakan sangat dunia, tanda dia sampai dia takut untuk menuju ke arah kematian dengan harta dia. Saya dapat banyak sangat muhasabah apa yang selama ni saya sampaikan
apabila saya dengar dua tokoh besar ini beri nasihat dan pedoman kepada kita semua. Apatah lagi saya juga turut orang yang baru merangkak-rangkak dalam dunia dakwah ini yang memerlukan banyak pembelajaran dan pembelajaran. Saya doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan semua penyumbanglah terhadap gerak kerja dakwah kedua-dua tokoh ini. Apa-apa yang diusahakan oleh kedua-dua tokoh ini terus disokong oleh seluruh netizen kita, kerana kedua-dua ini menurut nazar dan ra'i saya inilah tokoh yang sangat baik, yang berani, ada ketegasannya dalam amal ma'ruf, ajak kebaikan dan nahi mungkar dan melawan kemungkaran. Kedua-dua ini saya tengok komentar dan status-status mereka bagus, mempertahankan Islam. Di samping itu ada juga tindak balas ataupun respon terhadap kubu-kubu yang cuba mencabar Islam. Saya doa kepada Allah Ta'ala panjangkan usia mereka berdua, beri kekuatan, jauhkan daripada kesakitan, beri kesihatan, kerana umat betul-betul memerlukan kedua tokoh ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Global X Release. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sokong, yang live di pelbagai medium ini. Saya doakan mudah-mudahan semua yang bersama dengan kita tidak akan terhenti dan tidak akan berhenti daripada program live ini kecuali Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dijanjikan untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Daripada saya dan Fuad Mokhtar, saya mohon ampun dan maaf. Saya banyak tak pandai, banyak kejahilan, banyak kekurangan, apatah lagi banyak keburukan. Saya doa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan keberkatan hari Jumaat ini kita semua menjadi kekasih Allah yang abadi. InsyaAllah saya serahkan kembali kepada pengurus acara. Terima kasih guru-guru saya. InsyaAllah Ustaz Asma, Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat DIG. Jumpa lagi. Subhanallah. Salam. Tadi ada beberapa orang yang okey. Sekejap. Tadi ada beberapa orang yang bertanya dekat IG pasal perkampungan hijrah. Ada yang bertanya berkenaan dengan ladang Ummah. Jadi subhanallah, saya siapa yang nak tahu, siapa yang nak bersama, boleh DM sebab kalau komen dia akan hilang. Boleh DM ya. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.